Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syukran bin Ghazali, nombor matriks A171345. Di dalam tugasan psikologi remaja dan kanak-kanak, saya telah memilih tajuk Down Syndrome. Apa itu Down Syndrome? Down syndrome dapat didefinisikan sebagai kelainan genetik yang terjadi ketika bayi dalam kandungan yang memiliki kelebihan kromosom. Setiap daripada kita, iaitu manusia yang normal, mempunyai 46 kromosom, yang mana 23 kromosom diwarisi daripada ibu, manakala 23 kromosom lagi diwarisi daripada ayah. Namun dalam konteks sindrom Down, mereka memiliki 47 kromosom setiap sel. Kelebihan ini menyebabkan gangguan belajar dan mental, serta mereka ini mempunyai ciri-ciri fizikal yang... Jika kita lihat kepada sejarah sindrom Down, kajian menunjukkan kecacatan bayi berkadar dalam nisbah 1 dalam setiap 800 kelahiran. Istilah Down sebenarnya berkait rapat dengan ahli perubatan yang bernama John London Down. Beliau dilahirkan pada tahun 1828 di Cornwall, Britain. Pada tahun 1858, beliau bertugas sebagai pakar perubatan yang ditempatkan di sebuah hospital pesakit mental. Kajian beliau terhadap pesakit yang sedia ada menemui punca utama sindrom Down. Pada tahun 1866, beliau menerbitkan hasil kajian dikenali sebagai trisomi 21. Jika kita lihat kepada kajian-kajian lepas yang berkait rapat dengan sindrom Down, di mana kajian 5 tokoh utama yang saya ambil. Yang pertama adalah Blackman dalam Narhadi pada tahun 2015. Yang kedua, kajian Rehnol 2010. Yang ketiga adalah kajian Buckley 2000. Yang keempat adalah kajian Frankel dan Bodin 2009. Dan yang kelima adalah kajian Campbell, Laundrie, Russell Flores, Jack dan Burek 2013, di mana 5 tokoh utama ini telah mengkaji mengenai Down syndrome dan memberi sepakat di mana Down syndrome akan menyebabkan masalah kepada, selain daripada fizikal, masalah mental serta masalah kognitif serta memori. Bagaimana pula kita ingin mengesan Down syndrome? Iaitu melalui 3 cara. Yang pertama melalui ujian darah, yang kedua melalui pemeriksaan ultrasound, dan yang ketiga melalui ujian amniotic fluid. Ianya dilakukan sewaktu bayi dalam. Bagi anda yang tidak mengetahui bagaimana kita mengesan tanda-tanda Down syndrome, mari saya perjelaskan. Yang pertama, seseorang atau bayi serta kanak-kanak yang mempunyai Down syndrome akan memiliki fizikal yang hampir sama. Yang pertama adalah mempunyai tubuh yang pendek. Yang kedua, kepala yang bersaiz kecil. Yang ketiga, mempunyai raut wajah yang rata. Yang seterusnya adalah mempunyai lidah yang terjelik. Seterusnya, mempunyai satu garis lurus di tapak tangan dan tangan yang lebih besar. Yang seterusnya, jari tangan yang pendek. Seterusnya, pertumbuhan yang lambat. Dan akhir sekali, mereka yang mempunyai Down syndrome memiliki kecacatan mental ringan. Namun hakikat, kita perlu sedar bahawa Down syndrome juga mempunyai masalah serta kesan sampingan. Yang pertama adalah penyakit jantung kongenital. Selalunya berlaku sewaktu bayi masih kecil serta waktu kelahiran. Yang kedua adalah kecacatan pertumbuhan perut. Yang ketiga adalah tiada dubur.
yang ini sangat jarang berlaku namun dikesan setelah dilahirkan dan pembedahan sangat diperlukan. Yang seterusnya mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan. Yang kelima adalah gangguan fungsi tiroid, di mana kita tahu bahawa penyakit Down syndrome akan mengalami masalah pertumbuhan. Ianya sangat berkait rapat dengan masalah fungsi tiroid. Seterusnya, mereka yang mempunyai masalah Down syndrome akan lebih berisiko untuk mendapat barah atau bagi mengatasi masalah Down syndrome di kalangan bayi dan kanak-kanak, langkah-langkah pencegahan dan intervensi amat diperlukan. Yang pertama adalah ibu bapa perlu menghadiri kaunseling genetik, di mana umur ibu bapa memainkan peranan penting di dalam kelahiran bayi serta kanak-kanak yang sempurna. Yang kedua iaitu amalan rancang keluarga, di mana ibu bapa perlu merancang dengan lebih baik, yang mana ibu bapa yang lebih berumur tidak digalakkan untuk melahirkan anak kerana berisiko untuk mendapat sindrom Down yang lebih tinggi. Seterusnya, intervensi, di mana anak-anak serta bayi yang lahir dengan ke situasi sindrom Down atau keadaan sindrom Down perlu kita bersiap sedia untuk mereka, di mana kita menyediakan terapi cara kerja, terapi pertuturan, pendidikan khas serta kelatihan kemahiran. Anda tidak perlu risau, di mana sekiranya ibu bapa yang mempunyai masalah anak iaitu sindrom Down, ibu bapa boleh merujuk, di mana di Malaysia sahaja kita mempunyai banyak persatuan serta organisasi yang menguruskan tentang anak sindrom Down. Antaranya adalah iaitu Kiwanis Sindrom Down, di mana terletak di Petaling Jaya, dan kedua adalah Persatuan Sindrom Down Malaysia, di mana terletak di Kuala Lumpur. Ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang mempunyai sindrom Down boleh merujuk kepada mereka yang lebih pakar. Pada saya bahawa anak adalah anugerah. Sindrom Down bukan yang kita cari, namun apa yang kita nak adalah anak-anak mendapat perhatian dan penjagaan kita dengan sempurna, walaupun hakikat anak-anak tersebut adalah anak-anak istimewa. Sekian daripada saya.